Bertemu semula, Amerika Syarikat, Britain dan negara-negara besar dan kaya mencapai perjanjian penting Sabtu lalu. Perjanjian itu bagi memastikan syarikat multinasional seperti Amazon dan Google mengeluarkan lebih banyak wang dan mengurangkan insentif mereka bagi mengalihkan keuntungan ke luar pesisir dengan cukai rendah. Ratusan bilion dolar dapat mengalir ke dana kerajaan selepas kumpulan negara G7 bersetuju untuk menyokong kadar cukai korporat global minimum sekurang-kurangnya 15%. Facebook menjangkakan pihaknya akan membayar lebih banyak cukai di lebih banyak negara disebabkan perjanjian itu. Menteri Keuangan Britain Rishi Sunak yang mempengerusikan pertemuan 2 hari di London berkata kesemua Menteri Keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasikan sistem cukai global agar sesuai dengan era digital global. Sementara itu, Setiausaha Pembendaraan Amerika Syarikat Janet Yellen berkata komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi itu akan mengakhiri perlumbaan ke bawah dalam pencukaian global. Yellen juga melihat pertemuan G7 sebagai tanda kembali ke multilateralisme di bawah Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan berbeza dengan perkataan bekas Presiden Donald Trump yang banyak mengasingkan sekutu Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Britain Boris Johnson meminta negara G7 membuat komitmen untuk memvaksinasi dunia bagi melawan COVID-19 menjelang akhir 2022. Johnson berkata beliau akan mencari kata sepakat untuk mencapai matlamat vaksinasi global. Jelasnya vaksinasi pada akhir tahun depan akan menjadi satu-satunya prestasi terbesar dalam sejarah perubatan. Justru beliau meminta rakan-rakan pemimpin G7 untuk bekerjasama bagi mengakhiri wabak mengerikan itu dan berjanji tidak akan membiarkan kemusnahan ditimbulkan coronavirus berulang. Pemimpin Jerman, Perancis, Amerika Syarikat, Itali, Jepun, Kesatuan Eropah dan Kanada akan menyertai Johnson dalam sidang kemuncak 3 hari di England pada Jumaat. Ini juga akan menjadi perjalanan pertama keluar negara bagi Presiden Amerika Syarikat Joe Biden sejak memegang jawatan pada Januari lalu. Walaupun negara-negara kaya telah memvaksinasi sejumlah besar populasi mereka, namun banyak negara berpendapatan rendah dan sederhana tidak memiliki akses yang sama untuk vaksin. Pakar kesihatan memberi amaran sekiranya suntikan vaksin tidak disumbangkan, virus itu akan terus tersebar dan bermutasi. Setiausaha Pembendaraan Amerika Syarikat Janet Yellen di London untuk mesyuarat Menteri Keuangan mendesak negara-negara kaya mempromosikan vaksinasi di negara-negara berpendapatan rendah yang tidak mampu membelinya. Dia juga mengulangi kedudukan Amerika bahawa hak paten harus dikeluarkan untuk vaksin dan mereka melakukan segala usaha mengatasi masalah rantaian bekalan yang menghalang suntikan vaksinasi di bahagian dunia yang lain. UK akan menganalisis data saintifik sehingga saat terakhir sebelum membuat keputusan mengenai pemansuhan ataupun melonggarkan sekatan coronavirus mulai 21 Jun. Setiausaha Kesihatan UK Matt Hancock berkata hubungan antara jumlah kes dan jumlah kemasukan ke hospital dikaji sepenuhnya. So ultimately, it does make the calculation more difficult for the 21st of June, but it doesn't change our strategy, which is we all need to go and get vaccinated, and that way we will break this link from the number of cases through to the number of hospitalizations. Justru itu, beliau menggesa semua pihak untuk mengambil tawaran bagi vaksinasi dan memastikan mereka mendapatkan suntikan penuh. Beliau menjelaskan bahawa varian Delta atau varian India sekitar 40% lebih mudah tersebar berbanding varian Alpha atau varian UK. Dalam masa yang sama, katanya keputusan suntikan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak di UK masih belum dibuat, namun beliau yakin ini akan memberi kelebihan besar untuk pendidikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.